بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. Bab Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abu Idris Aqidullah bin Abdullah. Beliau meriwayatkan kepadaku, kata perawi di bawahnya, yaitu Az-Zuhri, bahawa Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu selain telah ikut serta dalam peperangan Badar, beliau juga merupakan salah seorang naqib di malam Aqabah. Meriwayatkan, yakni Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan, katanya pernah ketika dikelilingi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Berbay'ahlah denganku." Maksud berbay'ahlah itu berjanjilah dengan sungguh-sungguh hati denganku bahawa kamu tidak akan menyengutukan Allah. Ejaan itu silap, baikilah, dengan sesuatu apapun, tidak akan mencuri, berzina, membunuh anak-anak kamu, dan tidak akan melakukan sesuatu perkara dusta yang diada-adakan semata-mata, secara tidak akan, serta tidak akan menderhaka dalam sesuatu perkara yang baik. Sesiapa antara kamu dapat memenuhi, maksudnya bay'ahnya itu, maka pahalanya dijamin oleh Allah. Sesiapa yang melanggarnya lalu ia dihukum di dunia ini, maka hukuman itu merupakan penghapus dosanya. Dan sesiapa yang melanggarnya lalu Allah menutupinya, maka urusannya terserah kepada Allah, yakni di akhirat kelak terserah kepada Allah. Mungkin ia dimaafkan atau mungkin juga ia disiksa. Kami terus berbai'ah kepada baginda atas perkara-perkara tersebut. Itulah cerita. Jadi hadis ini di bawah bab tanpa tajuk, hanya ada satu hadis sahaja di bawahnya, yaitu hadis yang ke-18, diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Terlebih dahulu kita perlu mengetahui tentang apa yang dikatakan bab tanpa tajuk di dalam Sahih Bukhari. Sebab ini adalah penting. Selalunya bab itu ada tajuk. Misalnya kalau kita lihat tajuk sebelum ni, cuba lihat surat 213 tu, 213, bab alamatul iman hubbul ansar. Itu orang panggil bab ada tajuk, bab alamatul iman hubbul ansar. Bab tanda iman ialah cintakan ansar. Ini dipanggil bab yang ada tajuk.
bab ma'a tarjamah atau bitarjamah dengan tajuk. Ataupun ini bab saja, bab tak ada tajuk, dipanggil bab bila terjemah, bab tanpa terjemah. Maksud terjemah di situ tajuk, bukan terjemah tu terjemahan tanpa terjemahan. Tidak. Sebab dalam bahasa Arab ni terjemah ada 3 makna. 3 makna yang diambil oleh bahasa Melayu satu saja daripada 3 itu. Terjemah dengan makna terjemahan. Terjemah, bahasa Melayu pun terjemah. Itu terjemahan alih bahasa. Itu satu. Itulah yang diambil oleh bahasa Melayu. 2 lagi tidak. 2 lagi dengan makna biografi, pengarang misalnya, biografi. Itu terjemah juga. Terjematul muallif, biografi pengarang. Dan satu lagi terjemah dengan makna tajuk. Tajuk dalam kitab. Tajuk dalam kitab itu dipanggil terjemah. Di sini hari ini kita bertemu dengan bab tanpa tajuk. Kenapa Imam Bukhari buat bab tanpa tajuk? Ada banyak maksudnya, dan ini difahami oleh pensyarah-pensyarahnya. Bukan Imam Bukhari sendiri sebut. Kalau saya buat bab tanpa tajuk ni, maka maksud dia begini-begini. Tak ada. Tapi ini difaham oleh para ulama, pensyarah-pensyarah Sahih Bukhari. Bab tanpa tajuk ini sesuatu yang menarik. Tidak seperti kitab-kitab lain. Kitab-kitab lain, kitab hadis lah, ada juga macam Tirmizi misalnya, ada bab tanpa tajuk, tapi tak banyak. Satunya tak banyak. Yang kedua, bab itu dipakai dengan makna fasal. Seperti fasal di bawah setiap bab. Dalam buku-buku dia ada fasal, ada bab, ada fasal, ada ceraian dan sebagainya. Kalau dalam bahasa Arab ni, kitab Arab ni pun macam itu juga. Dia banyak lah. Dia ada bab, ada fasal, ada apa ni, takmilah, ada tambihnya, dan ada macam-macam lagi. Itu dipanggil pecahan dia tu, pecahan dia. Tapi kalau dalam Bukhari ni, bab tanpa tajuk tak semestinya dengan makna seperti fasal. Dia ada banyak lagi makna yang lain. Mungkin ada banyak makna yang lain. Dan setengah-setengah tu kata ini kekeliruan yang berlaku kepada penyalin kitab Bukhari. Ada yang kata macam-macam. Elok kita baca lah. Kita baca nota di bawah tu 145 ya. Tengok situ. Bab yang ke-11 ini dikenali sebagai bab tanpa tajuk, bab bila terjemah. Jumlah bab-bab yang seumpama ini banyak di dalam kitab Sahih Bukhari. Sebelum ini kumpulan hadis-hadis yang dikemukakan, sepatutnya bukan kemukakan, yang dikemukakan, terjatuh di situ, didahului dengan tajuk-tajuk yang mengandungi maksud-maksud tertentu. Di samping ia mengisyaratkan kepada pendapat pengarangnya dan menunjukkan keunikan serta keistimewaan tersendiri kitabnya berbanding kitab-kitab hadis yang lain. Jadi kalau biasanya itu ada tajuk, disitulah Imam Bukhari simpulkan atau masukkan segala kebijaksanaan dia. Apa yang dia faham daripada hadis itu, dia masukkan di situ. Artinya kalau dalam istilahnya dipanggil fiqh Bukhari, fiqh Bukhari. Tapi fiqh itu jangan kita ingat dengan makna fiqh biasa.
Kalau fiqh biasa ni, kitab fiqh tu lain, lain. Fiqh dari segi bahasa, terkandung di dalam tajuk bab yang dibuat oleh Imam Bukhari. Termasuk juga fiqh yang kita faham tu, makna ijtihad dari sudut fiqh itu pun ada dalam tu juga. Selain daripada tu, yang bukan merupakan fiqh yang makruf, yang biasa tu, dia menunjukkan tanggapan atau pemahaman Imam Bukhari terhadap sesuatu hadis itu, atau kesimpulan yang dia buat, atau istinbat yang ditarik oleh Imam Bukhari daripada hadis-hadis yang dikemukakan. Itu semua termasuk dalam fiqh Imam Bukhari. Dan kalau nak tahu fiqh Imam Bukhari, sama ada ijtihad dia sebagai mujtahid dalam fiqh sendiri ataupun dalam bab-bab lain, kita kena tengok kepada tajuk dia. Kena tengok kepada tajuk dia. Itu cara Imam Bukhari. Sesuatu yang kita tidak dapati di dalam kitab-kitab lain sebegitu rupa. Kalau nak tengok situlah. Sebab ulama-ulama kata, inna fiqhal Bukhari fi tarajimihi. Fiqh Imam Bukhari atau kebijaksanaan, kepakaran Imam Bukhari dalam pelbagai bidang tu boleh berada di dalam tarajimnya. Maksudnya tajuk-tajuk bab yang dibuat dia tu, di situlah tersimpan kebijaksanaannya. Sebab itu perkara ini penting dan dibahas secara terperinci oleh ulama-ulama. Tak akan istimewa terasanya kitab Imam Bukhari ini kalau kita pisahkan, buang bahagian ini. Kita ambil hadisnya saja, sebenarnya tak nak ada istimewa tu lebihlah daripada orang lain, tetapi tak akan nyata lebih lagi kelebihannya tu kalau kita buat. Sebab hadis-hadis tu ada kalanya hadis yang ada dalam Sahih Bukhari ini ada juga dalam kitab-kitab lain. Jadi sama lah kalau macam tu. Bahkan dengan sanad yang sama pun ada juga dalam kitab lain. Kalau begitu, yang sebenarnya yang menjadi pembeza, yang memisahkan Sahih Bukhari daripada yang lain sebenarnya terletak pada tajuk dia, tajuk bab. Namun kali ini hadis yang dikemukakan tidak diberi sebarang tajuk. Berkenaan dengan bab tanpa tajuk seperti ini, para pensyarah hadis telah mengupasnya dengan membuat pelbagai andaian dan kesimpulan yang berbeza. Antara lainnya ialah seperti berikut. Satu, ini pandangan ulama lah tentang apakah maksud bab tanpa tajuk yang ada di dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari terlupa membuat tajuk bab di sini. Imam Bukhari terlupa membuat tajuk bab di sini. Itu satu pendapat. Ada orang kata ni pensyarah hadis lah, terlupa. Sebab apa? Sebab manusia ada terlupa. Yang kedua, bukan Bukhari terlupa membuat tajuk bab di sini. Sebenarnya beliau telah membuat bab dan tajuknya, tetapi kerana kecuaian penyalin tercicirlah tajuknya. Ada juga yang kata begitu. Sebab zaman dahulu dia main salin, bukan cetak. Mana ada mesin cetak? Tak ada mesin cetak lagi pada masa tu. Sebab ini cerita Imam Bukhari ini 1000 tahun lebih dah. Bukan 100 tahun, 200 tahun dah, 1000 tahun lebih. Tak ada lagi mesin cetak pada masa itu. Jadi nak sebar kitab dengan cara macam mana? Ambil kitab tu guru, salin. Orang disalin pula. Jadi yang salin tu bawa ke lain, balik ke negeri dia, anak murid dia salin. Begitulah. Jadi dalam proses penyalinan itu
tak tahulah di peringkat mana, khususnya dalam menyalin mengikut saluran Firabri ini adalah mana-mana penyalin yang telah kejuaian. Ini mengikut mereka lah, pada pandangan mereka begitu. Yang ketiga, Imam Bukhari sebenarnya tidak meletakkan sebarang bab pun di situ. Pemisahan dengan bab yang baru ini hanya dilakukan oleh perawi-perawi kemudian. Sebenarnya dia kata Imam Bukhari tak ada buat apa-apa bab pun di sini. Cuma perawi kemudian untuk memisahkan, mungkin dia fikir sesuai dibuat begitu, dia masukkan bab. Ini juga satu pendapat. Yang keempat, Imam Bukhari sengaja meninggalkan sesetengah bab tanpa diberikan tajuk terlebih dahulu, kerana beliau bermaksud untuk meletakkannya kemudian setelah mendapat nama tajuk yang sesuai. Tetapi beliau tidak sempat berbuat demikian kerana ajalnya lebih awal datang menjemput. Ada juga yang kata macam tu. Dia memang nak buat tajuk tapi tak sempat. Dia simpan dah, macam kita kata dia buat kosong sedikit di situ. Sepatutnya ada tajuk lah. Jadi penyalin atau murid dia tu faham, di sini sepatutnya guru dia nak letak tajuk, tapi dia tak sempat. Sebab tajuk ni ada kalanya macam kita menulis hari ni lah, kadang-kadang tajuk tu akhir sekali, setelah buat baru ada tajuk. Tak semesti tajuk dulu. Ada kalanya pengarah tu dia tulis, baru dia fikir ini apa tajuk yang sesuai, baru dia letak tajuk. Ada kalanya begitu. Imam Bukhari pun begitu juga. Sambil-sambil dia fikir, dia kaji, tengok apa yang sesuai. Dia tak buat terus. Ada pada tempat-tempat tertentu tu begitu. Setengah-setengah tempat tu dia terus buat. Tapi dia buat pun dia simpan. Dia susun tajuk ni, masukkan itu ketika di Raudah. Dia pergi ke Madinah, kan Nabi SAW ada bersabda, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Ruang antara rumahku dan mimbarku adalah satu taman dari taman-taman syurga. Nabi SAW kata itu. Imam Bukhari pergi duduk situ. Jadi tajuk-tajuk yang sudah ada dia kumpulkan dan letak di mana, letak dia dimasukkan situ. Itu dalam sejarahnya begitulah. Dia nak dapat keberkatan tempat itu. Tempat itu pun penting juga. Penting juga. Di situ dia susun. Yang kelima, Imam Bukhari tidak membuat tajuk-tajuk bab untuk hadis-hadisnya serentak dengan penyusunan hadis-hadis tersebut. Sebaliknya beliau hanya meletakkan tajuk-tajuk bab selepas kesemua hadisnya selesai disusun. Besar sekali kemungkinan semasa proses meletakkan tajuk bab beliau telah terlupa atau tidak sempat melakukannya kerana dijemput Allah untuk pergi kepadanya lebih awal. Boleh jadi begitu. Ini semua andaian. Yang keenam, kedudukan setiap bab yang tidak diletakkan sebarang tajuk oleh Imam Bukhari adalah sama seperti fasal atau ceraian bab di dalam kitab-kitab yang lain. Dalam arti kata yang lain, bab tanpa tajuk tersebut adalah seumpama fasal bagi bab yang bertajuk sebelumnya. Mana yang ini pun masih ada kaitan lagi dengan bab sebelumnya, tapi nak masuk terus di bawah bab itu kurang sesuai. Sebab ada perkara-perkara yang membezakannya. Jadi di situ dia buat bab tanpa tajuk, yakni sebagai fasal bagi bab sebelumnya. Jadi maksud hadis di bawah bab ini juga mempunyai sedikit sebanyak kaitan dengan bab yang sebelumnya. Inilah pendapat kebanyakan pensyarah kitab Sahih Bukhari, termasuklah Al-Kirmani.
Hafiz Ibnu Hajar, Hafiz Al-Aini, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Al-Qastallani, Syekh Nurul Haq, Syah Waliullah, dan lain-lain lagi. Yang paling popular dalam banyak-banyak ni yang ni. Pendapat mereka ni kata, kalau dalam Sahih Bukhari bab tanpa tajuk, maksudnya seperti fasal dalam kitab-kitab lain. Antara yang menerima begini itulah Hafiz Ibnu Hajar, Kirmani. Kirmani ni dia tulis syarah sebelum Hafiz Ibnu Hajar lagi. Dia syarah lama. Hafiz Aini, syarah Bukharinya Umdatul Qari. Umdatul Qari lebih besar lagi daripada Fathul Bari. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, ini pun kalau dalam sanad Sahih Bukhari kita dah ada, kita bertemu dengan dia. Ini salah seorang perawi dalam sanad, dalam sanad kita lah. Al-Qastallani ini kemudian. Al-Qastallani namanya Irsyadus Sari. Ini pun besar juga, tapi dia lebih banyak merujuk kepada dua kitab yang tersebut sebelum ini, iaitu Fathul Bari dan Umdatul Qari. Itu rujukan utama. Kalau dalam bab nuskha-nuskha ni banyak rujuk kepada Fathul Bari, tapi kadang-kadang dia ada sebut sendiri apa yang tidak disebutkan oleh Hafiz Ibnu Hajar. Antara kelebihannya ialah dari sudut kalau dari sudut nahwu dia bincang banyak, tapi yang lain tu ringkas. Tapi ini pun tebal juga, besar. Syekh Nurul Haq. Syekh Nurul Haq ini anak kepada Abdul Haq. Syekh Abdul Haq pengarang kepada Syarah Mishkat, dua kitab Syarah Mishkat. Satunya dibuat dalam bahasa Arab, namanya Lama'atut Tanqih, dan satu lagi dalam bahasa Farsi namanya Asy'atul Lama'at. Itu Syekh Abdul Haq. Ini hidup di zaman sebelum Syah Waliullah lagi. Anaknya alim besar juga, anaknya Syarah Bukhari, tapi dalam bahasa Farsi, Nurul Haq namanya. Ini dalam bahasa Farsi. Keluarga dia terlibat, semua keluarga, dalam penyebaran ilmu hadis di India. Ini berlaku sebelum daripada Syah Waliullah, tetapi oleh kerana dia yang boleh dikatakan awal lah, mereka awal, dan tidak begitu berkembang. Ilmu hadis di India betul-betul berkembang setelah Syah Waliullah dan keluarganya terlibat, anak-anak cucunya, barulah berkembang dengan pesat, dengan hebat sekali. Syah Waliullah dan lain-lain lagi. Tapi Syah Waliullah tak ada sebenarnya Syarah Bukhari, dia tak ada. Dia ada Syarah Muwatta. Syarah Muwatta ada dua, dalam bahasa Arab Musawwar, dalam bahasa Farsi Musaffah. Itu dia buat dua, Syah Waliullah. Adapun Bukhari ini dia hanya bincangkan tajuk bab Bukhari saja. Jadi terlibat jugalah, bukan Syarah Bukhari sepenuhnya, hanya bincangkan tentang tajuk bab. Tapi tajuk bab yang dia buat itu pun ringkas-ringkas sangat. Yang agak panjang-panjang sikit tu di bahagian awal. Kemudian akhir-akhir tu banyak bab pun dia tinggal. Itulah dalam kitab itulah dia sebut benda ni. Dalam kitab malah Hafiz Ibnu Hajar telah menyatakan maksud ini pada lebih daripada 40 tempat di dalam kitab beliau Fathul Bari. 40 tempat lebih dia kata bab tanpa tajuk ini dengan makna fasal, seperti fasal dalam kitab-kitab lain. Siapa macam itu sekali Hafiz Ibnu Hajar dia guna yang ni. Yang ketujuh, menurut Syekhul Hind Maulana Mahmudul Hasan, tidak ke semua tempat bab tanpa tajuk di dalam kitab Sahih Bukhari sesuai disamakan dengan fasal.
mengatakan Imam Bukhari tidak sempat meletakkan sebarang tajuk pada sekian banyak bab juga tidak munasabah, kerana menurut beliau, jika benar Imam Bukhari tidak sempat melakukannya, bab-bab tersebut pastilah akan banyak terkumpul di bahagian-bahagian terakhir kitab beliau. Sedangkan bab-bab seumpama itu sudah terdapat di bahagian awal lagi di dalam kitab Sahih Bukhari, umpamanya di sini. Cuba tengok, sudah ada. Kalau kata dia saat-saat akhir tak sempat, sepatutnya di bahagian akhir lah, lebih banyak. Tapi tidak, dia ada mengata. Dan pendapat yang mengatakan beliau terlupa juga langsung tidak boleh diterima, kerana beliau sempat mengajar kitab tersebut selama bertahun-tahun lamanya kepada seramai 90,000 orang muridnya. Dalam masa beberapa tahun selepas dia siap tulis ni, dia mengajar kitab ni. Kira-kira 90,000 orang belajar dengan dia. Menurut beliau, pendapat yang lebih sesuai ialah sebenarnya Imam Bukhari sengaja berbuat demikian. Tujuan beliau berbuat begitu ialah untuk mengasah minda para pembaca kitabnya, supaya mereka menyimpulkan sendiri tajuk-tajuk yang sesuai dan difikirkan munasabah, berpandukan isi kandungan hadis, dan tajuk-tajuk dan contoh-contoh tajuk bab yang telah diberikan di tempat-tempat yang lain di sepanjang kitabnya. Ini kerana antara tujuan Imam Bukhari mengarang kitab sahihnya bukan sekadar ingin mengumpulkan koleksi hadis-hadis sahih sahaja. Sebaliknya, beliau ingin mengajar mereka cara memahami pengajaran hadis. Maksud beliau ini boleh disaksikan melalui kesesuaian tajuk bab yang dibuatnya dengan makna-makna yang tersirat di dalam hadis-hadis yang dikemukakan di bawahnya. Meninggalkan sesetengah bab tanpa mengadakan apa-apa tajuk sesungguhnya bertujuan mengajak para pembaca mengeluarkan sendiri maksud-maksud hadis berdasarkan pemahaman mereka tentangnya. Oleh sebab itulah anda akan sering mendapat banyak hadis yang berulang di dalam Sahih Bukhari. Yang tidak hanya bermaksud mengumpulkan hadis-hadis sahih yang tinggi tahap kesahihannya semata-mata, malah antara tujuan beliau ialah mengeluarkan sebanyak mungkin maksud dan kesimpulan daripada hadis dengan memerhatikannya dari pelbagai perspektif. Itu kata Syekhul Hind. Sebab itu pun dia digelar Syekhul Hind, sebab memang hebat. Orang bagi julukan Syekhul Hind, Maha Guru India. Kalau dalam bab hadis ini Maha Guru. Tapi dia pun tak ada buat syarah Bukhari, tak sempat. Manusia ni kerana kesibukan kadang-kadang tak sempat. Dia mengajar, memang mengajar tiap-tiap tahun, khatam Bukhari tiap-tiap tahun, tapi tak sempat. Anak-anak murid dia salih. Salah seorang muridnya ialah Maulana Anwar Shah Kashmiri. Maulana Anwar Shah Kashmiri. Dan ramai lagi yang lain yang kita tahu dalam dunia Melayu ni. Tok Khurasan dalam sejarah. Kalau sejarah Kelantan tu yang bawa ilmu hadis secara lebih sistematik ialah Tok Khurasan. Ini anak murid Syekhul Hind. Bahkan dalam sejarahnya diceritakan dia datang ke sini pun dengan arahan guru dia juga untuk sebarkan ilmu hadis di sebelah Nusantara. Tapi murid dia tu pun tak ada syarah juga. Begitulah sebab kesibukan masing-masing. Cuma Syekhul Hind ini ada buat Al-Abwab wa Tarajim. Tajuk-tajuk bab Sahih Bukhari itu dia dah bincang. Dia ada tulis buku. Dan sekarang ni dalam
internet kita boleh dapat PDF ni, boleh dapat. Tapi ringkas sangat. Ringkas pun kalau dikaji, diteliti, memang padat. Dan murid-muridnya yang datang kemudian bincangkan lagi, kembangkan lagi, sehingga jadi seperti sekarang ni. Tapi pendapat dia misalnya dalam perkara ni memang unik lah. Sebelum ini orang tak ada kata begitu. Ini pendapat dia sendiri. Itu kelebihan saya tengok. Pengalaman saya yang belajar di sana pun, kita belajar di sana, dia tidak ajar macam mana cara ikut saja guru, tidak, dia tak ajar begitu. Dia ajar kita guna fikiran kita sebaik mungkin, sebanyak mungkin, guna fikiran sendiri. Sebab kamu sudah boleh baca sendiri, boleh rujuk sendiri, boleh buat kajian, dan biar ada pendapat sendiri. Jangan kata si anu, kata si pula, itu saja kerja kita. Tapi kena ada lah apa kita pendapat kita sendiri. Dia ajar begitu. Jadi macam ni, dia tak ada pendapat orang dulu, tak kisah, tak, dia bagi pendapat dia. Dan ini menarik. Sebab kalau kita tengok kitab-kitab dulu ni, nak faham kitab dulu bukan senang. Nak faham kitab dulu, ibarat dia tu saja dah susah dah. Apalagi kalau nak faham apa-apa yang tersirat tu. Kita kata kitab dulu tak sempurna sebab tidak ada latihan. Macam buku-buku sekarang ni kan, ada soalan, ada jawapan, contoh jawapan, ada latihan. Sebenarnya ada, cuma kita tak sedar, kita tak tahu cara dia. Bagi Syekhul Hind, ini macam soalan daripada Imam Bukhari. Bab tanpa tajuk adalah soalan kerja rumah yang Imam Bukhari bagi kepada pelajar-pelajar hadis. Cuba kamu buat tajuk di sini. Selama ni aku saja yang buat, kamu tengok dah macam mana aku buat. Kamu pula buat, cuba buat, baru kamu boleh jadi muhaddis. Kalau tunggu saja mana boleh jadi muhaddis. Imam Bukhari sebenarnya tulis kitab ni untuk melahirkan muhaddis sebenarnya, bukan main-main. Lepas tu kita ni apa semua layak ke yang duduk di depan ini untuk menjadi muhaddis? Saya tahu semua tu, tapi kita ada rakaman ini. Akan datang berapa ramai yang memang betul-betul boleh, manfaat dia akan dirasakan oleh mereka pada masa itu. Zaman dahulu tak ada benda ni. Sekarang ni ada. Supaya ilmu ni tidak hilang, maka kita rakam. Itu satu cara. Ini salah satu usaha, alhamdulillah, inisiatif Darul Kautsar lah, fikir nak buat benda macam ni, supaya kemudiannya dapat disalin, dapat dibincang, dibahas lagi, dan orang-orang yang memang cukup ilmu alatnya, dia akan dapat banyak faedah daripada perbincangan-perbincangan ini. Yang ada ialah siapa yang dapat, siapa yang mampu, yang boleh ikut, bolehlah. Yang ada di hadapan ini pun, dan yang tak ada di hadapan ini pun akan dapat mengambil manfaatnya. Itu tujuan ada rakaman. Kalau mengikut Syekhul Hind, namanya Mahmudul Hasan, dia kata ini macam kerja rumah yang Imam Bukhari bagi. Dia nak suruh kita buat sendiri. Cuba kamu fikir, kalau di sini ini hadisnya, ini dalam bab Kitabul Iman, apa tajuk yang sesuai, kamu fikir, cuba buat sendiri. Sebab aku telah ajar dah berapa banyak dah tajuk. Cuba kamu buat sendiri. Itu maksud dia. Jadi di sini sudah ada latihan tu, tapi tidaklah dalam bentuk latihan seperti dalam buku-buku sekarang ni. Dia setiap bab, lepas itu ada latihan. Bukan begitu. Imam Bukhari tak buat begitu, tapi dia ada juga. Inilah dia nak, tujuan dia dalam istilah dia disebut tashhidan lil adhan, untuk mengasah minda. Dia nak asah minda, nak suruh kita fikir sendiri. Cuba tengok dia buat macam mana tajuk dia susun, sangat istimewa. Kita telah belajar banyak dengan dia. Sekarang cubalah buat, jarang-jarang sekali, kadang-kadang, bukan selalu. Cuba buat. Itu tujuan dia bagi Syekhul Hind. Yang ke-8,
Syekhul Hind ini memang hebatlah. Dia ni murid kepada Maulana Muhammad Qasim An-Nanutwi, pengasas Darul Ulum Deoban, dan murid juga kepada Maulana Rashid Ahmad Gangguhi. Rashid Ahmad Gangguhi itu ada syarah Bukhari ni dia ada, tapi itu pun ditulis oleh murid dia yang lain lah. Ayah kepada Syekh Zakaria yang masyhur itu, ayah dia namanya Muhammad Yahya, itu juga anak murid Rashid Ahmad Gangguhi. Dia tulis itu asalnya kumpulan taqarir Rashid Ahmad Gangguhi, dikumpulkan oleh murid-murid dia, kemudian dia satukan, tengok mana yang sudah ada tak perlu ulang, yang tak ada lagi masuk, dan dia buat dalam bahasa Arab. Asalnya dalam bahasa Urdu, macam kita ni lah mengajar, cuma kita bahasa Melayu, dia bahasa Urdu. Murid-murid ni kumpul semua, dia ada macam tim pakatan begitu. Kemudian salah seorang daripada mereka, iaitu Maulana Muhammad Yahya, ayah kepada Syekh Zakaria, salinnya ke dalam bahasa Arab. Barulah orang dapat munafaat, barulah orang tahu betapa hebatnya kajian mereka itu. Dan ini terkumpul di dalam kitab yang bernama Lami'ud Darari. Dalam terbitan baru ni ditukar namanya Kanzul Mutawari, yang sebenarnya kitab yang sama. Kemudian Syekh Zakaria tambah mana-mana yang tak detail diperdetailkan, yang tak jelas diperjelaskan, ada hasyiahnya pula. Itu dilakukan oleh Syekh Zakaria. Sekarang ni sudah keluar 10 jilid lebih. Itu tanpa hadis dia, tanpa hadis tak ada. Dia ambil hadis pertama di mana saja yang disyarah, itu saja yang diambil. Sekarang ni dibuat dalam edisi baru, lebih lagi berbelas-belas jilid, Lami'ud Darari tadi, dengan nama Kanzul Mutawari. Tapi Syekhul Hind ini dilantik sebagai mahal guru di Darul Ulum Deoban. Jadi dia mengajar murid dia lebih ramai lah. Adapun Maulana Muhammad Yahya tu dia lebih banyak menulis, dia tak banyak sangat murid, tapi jasa dia dalam penulisan lah. Adapun Mahmudul Hasan dia banyak, dan dia mengarang dalam banyak bidang juga. Yang tentu kitab dia ada ialah tentang bahasa Arab, tentang bahasa Arab seperti maqamat, itu dia ada syarah dalam bahasa Arab. Dan dewan-dewan syair-syair dia syarah dia, itu memang ada kitab dia sampai sekarang. Adapun dalam hadis sendiri, itu yang dinukilkan oleh murid-murid dia. Misalnya Anwar Shah Kashmiri kata, guru dia kata begini, itu kemudian sampai ke bawah. Tapi oleh kerana murid itu ramai, beribu-ribu, dan setiap orang yang pergi itu memang yang betul-betul berkelayakan, ilmu dia tersebar, ilmu dia dipercayai, diyakini. Walaupun pada masa itu tidak ada rakaman seperti sekarang, ilmu dia tu sampai juga ke bawah. Yang ke-8, tujuan Imam Bukhari mengadakan bab tanpa tajuk di sini ialah untuk istidrak. Dipanggil untuk istidrak atau mengimpangi maksud tajuk-tajuk bab sebelum ini, yang seolah-olahnya menampakkan iman dan amal tidak boleh dipisahkan sama sekali. Sebelum ini Imam Bukhari memang begitu cara Imam Bukhari. Kalau kita perhatikan, bila dia nak sabitkan sesuatu, dia akan daripada bawah naik ke atas, semakin tinggi sampai di puncaknya. Bila sampai di puncaknya, orang akan merasa, misalnya di sini, iman dan amal langsung tak boleh dipisahkan. Dia turun pula. Cara dia bila naik sampai ke puncak, dia turun pula. Dia nak cerita bukan begitu, bukan tak boleh dipisahkan langsung, bukan bergantung dengan amal semata-mata, tidak.
Dia kembali. Di situ kita nampak dia ni sebagai seorang tokoh ahli sunnah. Apabila dia cuba mengimbangi apa yang telah dibawanya sampai ke kemuncak sehingga boleh mengelirukan orang. Kadang-kadang orang kata, ini dah jadi macam Khawarij ke pula, atau nak jadi macam apa ni pula. Dia tu ini maksud istidrak. Dia cuba imbangkan supaya nampak pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tu macam mana. Begitu cara. Secara tidak langsung ia seolah-olahnya menyokong pegangan golongan Khawarij dan sebahagian golongan Mu'tazilah yang mendakwa bahawa melakukan dosa besar boleh menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Jadi sebab hubungan amal dengan iman itu sangat rapat, sehingga nampak jadi macam Khawarij. Sebab Khawarij begitu, kalau tak semayang tu wajib, dosa besar. Bila dosa besar jadi kafir. Mana iman dengan amal tu rapat sangat, tak boleh dipisahkan, sehingga kalau dipisahkan jadi kafir. Jadi Imam Bukhari takut orang fikir begitu. Jadi dia cuba imbangkan melalui bab tanpa tajuk ini. Bab tanpa tajuk ni sebagai istidrak kepada apa yang tersebut sebelum ini. Seperti kita katalah, dia tu jahat, dia tu kaki Arab, kaki judi, kaki macam-macam lah sebut. Tapi itu istidrak. Nak sebut mana bukan begitu, walaupun dia begitu, tetapi ada ni satu sifat baiknya, misalnya. Ini cara istidrak. Begitu juga di sini. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampunkan dosanya itu, dan dia akan kekal di dalam neraka buat selama-lamanya. Ini kata Khawarij lah, kata sebahagian Mu'tazilah. Sementara di satu pihak yang lain pula, golongan Murji'ah mengatakan amal tidak memberi apa-apa kesan pun kepada iman. Jadi Imam Bukhari nak serang sebenarnya golongan Murji'ah itu, tapi dia naik sampai dekat dengan Khawarij sehingga boleh mengelirukan. Dia turun balik. Itu cara dia. Turun balik pergi kepada tempat yang sederhana. Dia nak ceritanya itulah dirian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab itu penting, tajuk Bukhari itu penting. Menerusi hadis di bawah bab tanpa tajuk ini, Imam Bukhari ingin mengisyaratkan bahawa amal bukanlah penentu untuk seseorang itu dimasukkan ke dalam syurga atau neraka pula. Di sinilah dia pergi cara Ahlus Sunnah. Tapi amal itu sangat penting. Dia nak tolak dah pendapat Murji'ah yang kata tak ada iman kita ni tak ada kena-mena dengan amal. Tapi takut-takut orang nampak. Jadi kalau macam tu, betul lah golongan Khawarij. Dia kata tidak, tak betul. Sebabnya itulah dia buat bab ni. Justru di penghujung hadis ke-18 di atas, Nabi SAW menyatakan, dan sesiapa yang melanggarnya lalu Allah menutupinya, maka urusannya, yakni di akhirat kelak, terserah kepada Allah. Mungkin ia dimaafkan, atau mungkin juga ia disiksa. Dalam arti kata yang lain, jika seseorang yang melakukan sesuatu dosa besar seperti zina misalnya, perbuatan kejinya itu tidak diketahui orang, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendedahkannya, dia masih berpeluang mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sekiranya dia bertaubat dan menginsafi dosa yang telah dilakukannya itu. Sebaliknya, bagi golongan Khawarij dan sebahagian Mu'tazilah, pelaku zina seperti itu juga sudah menjadi kafir, dan wajib dengan sebabnya
mereka menjadi penghuni neraka untuk selama-lamanya. Wajib, mesti Allah akan masukkan dia ke dalam neraka buat selama-lamanya. Ini pegangan Khawarij dan sebahagian Mu'tazilah. Imam Bukhari nak cerita tidak begitu. Berdasarkan hadis ini, kalau kita perhatikan, ia terserah kepada Allah sebenarnya. Terserah kepada Allah. Kalau Allah nak maafkan dia, boleh. Atau Allah tidak maafkan. Kalau tak maafkan, dosa-dosa yang sampai ke peringkat ini ada hukumannya. Dijanjikan dengan neraka, dipanggil wa'id, janji buruk untuk orang-orang yang melakukan dosa besar itu ada. Mungkin dia akan disiksa. Jadi kita tak tahulah. Orang yang melakukan dosa besar itu jangan dia berasa senang hati, berasa aman kerana mungkin Allah mengampunkan dia. Jangan begitu. Itu mungkin sahaja, tak mesti. Adalah yang Allah akan ampunkan, itu akan ada. Tetapi siapa? Kita ke, termasuk kita ke? Atau macam mana? Kalau tak termasuk, macam mana? Teruklah dalam neraka. Jadi tak boleh main-main juga. Sebab itu dia kata terserah kepada Allah. Terserah kepada Allah. Di sini nak Imam Bukhari cuba nak mengimbangi apa yang telah disebutnya sebelum ini. Nampak macam amal dan iman itu tak boleh dipisahkan. Manusia betul-betul terikat dengan amalnya, sama ada baik atau buruk. Jadi di sini melalui bab ini, dengan hadis di bawahnya, dia nak cerita itu bukan suatu kemestian. Ada kalanya boleh berlaku begini. Di sinilah letaknya perbezaan antara Ahlus Sunnah dengan Khawarij dan Mu'tazilah. Di sinilah letaknya. Dan ia tidak menjadi kafir dengan sebab perbuatan jahatnya itu ataupun dosa besar yang dilakukannya, dia tidak menjadi kafir. Tidak senang nak jadi kafir, bukan mudah nak jadi kafir semata-mata dengan melakukan dosa walau macam mana besar pun. Dia tidak terus jadi kafir. Tapi kalau Khawarij memang jadi kafir terus. Bila kafir, kekal dalam neraka. Tapi Ahli Sunnah yang mengatakan tidak jadi kafir pun dia dosa besar. Dosa besar ni bergantung kepada Allah, berdasarkan janji yang telah dia buat. Janji buruknya adalah, itulah kira-kiranya yang asalnya. Jadi kita tak tahulah kita ada termasuk dalam yang diampunkan ataupun yang tidak diampunkan orang. Kalau masuk dalam neraka pun tak kekal dalam neraka. Sebab orang mukmin dia tidak kekal dalam neraka. Selama mana nak masuk itu tak tahu. Dengan syafaat mana-mana pihak, mungkin kalau sepatutnya dia 20 tahun jadi 10 tahun, boleh jadi. Allah bagi pula syafaat. Orang ni boleh bagi syafaat, Nabi yang bagi syafaat, orang ni bagi syafaat pula. Boleh jadi akan kurang boleh jadi. Itu kita tak tahu. Allah Maha mengetahui. Kalau dia bertaubat sungguh, macam mana cara taubat dia tu? Kalau orang bertaubat sungguh, macam mana? Ni kata bertaubat, setitis pun air mata tak jatuh. Menyesal sejauh mana? Lepas tu kalau dia tengok keadaan masyarakat yang terdedah kepada perzinaan, misalnya contoh zina kita ambil di sini, macam mana perasaan dia? Adakah dia menggelabah, resah, tak boleh duduk, cuba nak baiki keadaan, jangan bagi terdedah begitu? Yang berlaku kepada aku dahulu sebab dedah aurat, sebab pergaulan bebas. Sekarang ni bila dia insaf, dia nak lagi ke pergaulan bebas seperti itu? Kalau dia masih lagi tak kisah anak dia siapa bergaul bebas, maknanya dia tak bertaubat betul lagi tu, tak insaf lagi. Kalau dia insaf betul, dia benci, tak suka tadi anak dia tak mahu dah macam tu. Aku dah terkena dulu. Dan dia akan cuba berusaha sedaya upaya dengan apa cara sekalipun supaya masyarakat ini terhindar daripada perbuatan zina.
Kalau dia ada kuasa, dia akan guna kuasa dia. Apa cara? Kalau dia penulis, dia tulis apa yang patut dia tulis. Kalau dia jadi pemimpin masyarakat, dia akan buat apa yang menghalang perbuatan itu berlaku kepada orang lain pula. Dia tu memanglah insaf tak? Boleh jadi orang-orang macam ni yang kalau dia ingat itu sedih. Dan berubah hidup dia. Itu tanda taubat sungguh lah tu. Kalau macam tu boleh jadilah. Boleh jadi, itu pun boleh jadi. Kita tak kata pasti juga. Boleh jadi Allah ampunkan dia. Berdasarkan hadis ini begitulah. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW yang bernama Ubadah bin As-Samit. Mari kita berkenalan sedikit dengan Ubadah bin As-Samit. Siapa Ubadah bin As-Samit? Beliau ialah Ubadah bin As-Samit. Nota seterusnya itu 146. Beliau ialah Ubadah bin As-Samit bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji Al-Madani. Maknanya daripada kabilah Ansar Khazraj, bukan Aus. Satu lagi Aus. Beliau dikunyahkan dengan Abul Walid. Itu kunyahnya ialah Abul Walid. Ubadah telah turut serta dalam 2 perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah, dia 2 perjanjian itu dia ikut serta. Dan orang yang ikut serta dalam perjanjian Aqabah ini pada pandangan sahabat dan kemudiannya pada pandangan umat Islam sangat istimewa. Sangat istimewa. Perang Badar dan semua peperangan yang lain. Dalam perang Badar pun dia masuk. Kalau masuk perang Badar saja itu pun bukan main dah, hebat pada pandangan sahabat-sahabat. Dan menurut Ahli Sunnah wal Jamaah begitulah. Semua peperangan yang lain ikut serta. Nabi ada pergi, dia pergilah. Ini orangnya. Dan orang yang terlibat dalam jihad ini sangat besar kedudukannya di sisi agama, terutamanya terlibat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu pun kalau dia masuk terlibat dah disebut-sebut. Apalagi kalau semua sekali. Beliau merupakan salah seorang naqib. Ini ketua yang mewakili sekumpulan orang-orang Ansar. Itu maksud naqib di sini. Di malam Aqabah. Di zaman pemerintahan Sayyidina Umar, Ubadah telah diutuskan ke Syam untuk berkhidmat sebagai hakim dan guru di sana. Jadi dia ni hakim. Beliau menetap di Hims, kemudian berpindah ke Palestin. Semuanya pada masa itu dimasuk dalam wilayah Syam, Palestin, dan meninggal dunia di Ramlah. Ada orang panggil Ramallah sekarang. Ramlah, Imam Ramli itu Ramlah sini. Orang Palestin lah. Di sini ramai orang-orang yang hebat-hebat dalam sejarah. Dikatakan bahawa beliau meninggal di Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Boleh. Baitul Muqaddas boleh, Baitul Maqdis boleh. Baitul Muqaddis jangan. Itu silap. Takut kita jadi mana tahu jadi DJ ke jadi apa ke. Baitul Muqaddis. Itu cara tak mengaji. Kalau mengaji Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis, 2 tu boleh. Baitul Muqaddis tak boleh. Kalau yakin, faham makna dia, dah yakin begitu, rosak akidah. Kena mengucap semula. Sampai macam tu bukan main-main kesalahan tu. Bukan kecil-kecil kesalahan, nampak gitu. Tapi selalu kita dengar kan, juru hebah ke apa ke DJ selalu Baitul Muqaddis. Tapi dia tak faham tu, dia tak tahu. Kalau dia tahu, kesalahan besar.
rumah yang mensucikan. Mana rumah boleh mensucikan? Suci jiwa. Tak ada rumah boleh mensucikan. Rumah Baitul Muqaddas yang disucikan, dikatakan rumah itu suci. Rumah suci Baitul Maqdis, boleh, sebab Allah kata. Tapi rumah itu tidak menyucikan orang. Yang ni kalau orang masuk di situ, orang berdosa, jadi hilang dosa dia, tanggal dosa dia. Tidak. Semata-mata masuk situ, tak hilang dosa, tak terhapus dosa. Itu besar tu kesilapan. Jangan main-main. Jadi kita ni kadang-kadang, sebab tak belajar lah. Kalau belajar, kalau belajar pun dengan guru, ni tak berapa pandai, boleh jadi juga, jadi pelaku kesilapan juga. Sebab tu kemarin malam tadi ada orang tanya, macam mana baca kitab saja tidak berguru? Ada orang kata berguru dengan syaitan. Jadi kena ada guru lah, manusia lah, bukan kitab. Sebenarnya tidak mutlak tu. Kalau guru manusia yang hidup ni pun, kalau dia tu tak berapa mahir ataupun tak pandai, boleh sesat juga kita, boleh menyeleweng juga. Tapi kalau buku dan kita pandai guna buku tu dengan baik, walaupun buku, boleh, tak ada salah. Dan man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhul lah, itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Setengah-setengah tu kata itu hadis. Misalnya dikatakan dia pergi haji bersama muhrimnya. Bukan muhrim, silap itu muhrim. Mahram, sebutlah biar betul. Muharram lain pula bulan Muharram. Ejennya sama, barikhnya berbeza, jadi berbeza. Muhrim, orang yang pakai ihram tu muhrim. Pakai ihram haji, umrah apa tu muhrim. Mahram itu yang haram kita kahwin dengannya, itu mahram. Dia pergi, bolehlah pergi, sebab ada mahram, ada mahramnya. Jangan kata muhrimnya. Ramai di kalangan kita ni masih lagi muhrim. Muharram tu dia tak kata lah muharram tu. Kalau kata yang tu lagi teruk lah. Muhrim, selalu kita dengar. Dan kita boleh baca terus lah. Kalau kita cakap depan orang yang tak pandai, dia tak tahu kesalahan kita. Tapi kalau depan orang pandai, banyak benar lah. Cuma dia tak sebut, mungkin dia diam saja, atau dia senyum-senyum saja. Yang sebenarnya dia dah kesan tu kesalahan kita. Jadi benda-benda macam ni penting sekali, walaupun nampak begitu saja. Sebab kalau bahasa lain pun kita bersungguh-sungguh kan, tekan. Bukan H kata dia. Bukan H kata dia. Guru daripada bawah lagi tekan. Yang ini kata tak, saya dengar orang putih ni kata begini. Sampai begitu bersungguh kita. Kalau nak bahasa lain, biar tepat. Sama juga yang ni, kita bahasa kita ni, bahasa agama kita, lagilah sepatutnya kita ambil berat. Kalau bahasa lain kita boleh mahir sampai begitu, kenapa bahasa ni tak boleh? Yang asas pun, yang sudah jadi bahasa Melayu pun tak betul. Kadang-kadang yang masuk ke dalam bahasa Melayu pun tak betul. Sepatutnya baikilah dalam kamus-kamus. Silap banyak. Kalau yang tidak melibatkan berubah makna itu, boleh tahanlah. Tapi kalau yang berubah makna, dia jadi macam lain. Dia jadi macam lain. Itulah sebab kadang saya ada dalam satu kuliah bincangkan tentang nama-nama ni saja. Nama-nama ni banyak silap. Kadang-kadang kita akan sebut Aliyah. Aliyah apa makna? Bontot makna dia. Nama perempuan Aliyah. Apa maksud? Tulislah dengan betul. Jadi benda-benda macam ni, kalau kita pergi ke negeri Arab, dia golek kepala lah, geleng kepala, teruk lah nama ni. Makladin. Makladin lah, tu tulis pula dengan Jawi. Nak pergi kena tanah Arab ni kan, nak pergi Mekah ni, nak pergi buat haji ni, tulislah di beg tu.
Jadi tulis pula dengan jawi baru pula, jawi moden. Mat, mim, alif, ta. Ladin, nama dia Ladin kan? Osama bin Ladin kan? Ladin orang Melayu pun ada juga nama. Ladin, lam, alif, dal, ya, nun. Lah tu nama ayah dia. Lah ada nama kan? Abdullah tu direngkas jadi lah. Mat, Ladin, lah. Oh, yang duduk di apa ni, immigration tu, kata tu macam mana nama mata, dia akan baca begitu. Dia orang Arab. Mata ladina lahu, dia baca begitu. Dia ni mati dalam keadaan tiada agamanya. Oh, teruk jadinya. Itulah bahayanya. Sebab tu kata kena berhati-hati. Kena berhati, banyak perkara lah kena berhati-hati. Sebab kita ni rapat sangat dengan bahasa Arab. Kita nak ambil Arab tapi tak kena. Nak ambil tu biar betul lah. Biar betul. Dikatakan bahawa beliau meninggal di Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas boleh, Baitul Maqdis pun boleh, pada tahun 34 Hijrah ketika berusia 72 tahun. Ada juga yang menyebutkan beliau hidup hingga ke zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah. Beliau merupakan salah seorang dari pengumpul Al-Quran semasa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Tarikh Saghirnya, dan Ibnu Sa'ad daripada Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Ubadah bin As-Samit seorang yang tinggi, sasa, cantik dan luas pengetahuannya. Dari segi susuk tubuhnya pun diceritakan. Sa'id bin Ufair berkata, tingginya adalah 10 jengkal. Jadi kalau kita pakai jengkal 10, orang biasa ni tak sampai kan. Biasa-biasa ni tak. Maknanya kalau 10 tu kira cantik lah tu, handsome lah, handsome. Jadi tinggi ni memang orang suka. Tinggi mana-mana pun orang suka tinggi, Kalau sesuai lah. Kalau tinggi macam lidi tu tak jadi kan. Dengan sasa tubuhnya itu, kemas tubuhnya tu. Kalau lelaki lah, nampaklah kejantanan dia tu, ya. Beliau telah meriwayatkan sebanyak 181 hadis, dengan 6 daripadanya diambil oleh Bukhari dan Muslim, 2 daripadanya Bukhari sahaja, dan 2 daripadanya lagi Muslim sahaja. Sekumpulan sahabat dan tabi'in telah meriwayatkan hadis daripada beliau. Itulah dengan serba ringkasnya pengenalan Ubadah bin As-Samit. Lepas tu kita buat selain telah ikut serta dalam peperangan Badar, beliau ada seterusnya ada nota di situ. Ini siapa yang kata begini? Kita panggil jumlah mu'taridah atau ayat mencela. Ayat mencela. Perawi hadis ini iaitu Abu Idris Aidullah bin Abdullah, yang telah mengambil riwayat ini daripada Ubadah bin As-Samit. Tidak hanya menceritakan beliau telah mengambilnya daripada Ubadah dengan menyebut namanya dan nama ayahnya sahaja, itu tak terbaiki, tetapi beliau turut menyertakan sedikit latar belakang perawi tempat ambilannya dengan mencelah bahawa selain telah ikut serta dalam peperangan Badar, beliau juga merupakan salah seorang naqib di malam Aqabah. Tujuan beliau menyebut latar belakang Ubadah
sebagai ahli Badar ialah kerana para sahabat yang termasuk dalam golongan ini mempunyai kedudukan dan darjat yang istimewa dan tersendiri dalam Islam. Daripada zaman itu lagi sudah diketahui orang yang terlibat dalam peristiwa besar ini, peristiwa ini, dia istimewa. Sebab itu disebut. Macam kita sekarang lah, kalau orang ada datuk, kita sebut datuk. Kalau orang ada Tan Sri, kita sebut Tan Sri. Tak sebut nama saja, sebagai penghormatan kepada dia. Begitulah. Dahulu kalau sebut sahabat ini, kalau dia ahli Badar, disebut dia ahli Badar. Itu pangkat itu, penghormatan kepada dia. Tentulah cerita yang dikemukakannya mengandungi mesej yang cukup besar maknanya kepada umat kemudian. Keistimewaan ahli Badar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala amatlah besar, sehingga Allah telah menawarkan kepada mereka kebebasan penuh untuk melakukan apa sahaja yang mereka inginkan, kerana dosa-dosa mereka sudah dan akan diampunkan olehnya. Sampai begitu sekali istimewanya ahli Badar ini. Tawaran itu disebut Allah di dalam satu hadis qudsi, firman-Nya, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Bermaksud, lakukan apa saja yang kamu mahu, sesungguhnya aku telah pun mengampunkan kamu. Itu kata Allah, tapi bukan dalam Quran, dalam hadis qudsi. Ini dia kata begini, ini Nabi SAW sampaikan tentang siapa? Tentang ahli Badar. Tentang ahli Badar, begitu besar kedudukan ahli Badar itu. Ini kenapa? Kerana kalau dia ada melakukan dosa, dosa itu boleh terhapus dengan jasa dia terlibat dalam perang Badar. Sumbangan yang sangat besar, ia boleh menghapuskan yang lain-lain. Tapi adakah sahabat yang ditawarkan begitu ada melakukan dosa besar dengan sengaja kerana dia yakin dia telah diampunkan oleh Allah, sudah ada tawaran istimewa ini? Tak ada. Sebab dia orang yang terpilih. Walaupun ditawarkan begitu, dikatakan begitu, dia tahu ini perkara-perkara haram, tidak disukai Allah. Kerana mereka terpilih itu pun, itulah antara ciri dia. Dan yang terpilih ini sebenarnya, kalau kita baca di dalam hadis-hadis, di dalam sirah, di dalam sejarah sahabat-sahabat, ada sebahagian itu belasan tahun ya umur, tak sampai 20 tahun pun, dan meninggal dunia, mati syahid begitu. Tapi darjat dia di sisi Allah sangat tinggi. Dari segi dunia tak ada apa-apa, dari segi hadis tak ada satu pun hadis yang diriwayatkan. Nak kata mengajar, tak ada mengajar, tak ada mengajar. Menulis lagilah tak ada menulis. Tapi kita kena angkat tangan, semua umat kena angkat tangan. Ini orang besar pada hakikatnya dalam agama. Kena tahu itu kedudukan generasi awal kita, betapa besar peranannya. Kita kena sedar itu tak boleh diabaikan. Jadi di sini disebut perawi hadis ini Abu Idris Aidullah bin Abdillah. Sekali lagi, kalau baca tulisan saya selalu bertemu benda-benda macam ini. Sebab kalau kita bin Abdullah lah, bin Abdullah lah, semua bin Abdullah. Tapi mengikut bahasa yang sebenarnya yang digunakan dalam hadis, dalam riwayat, Aidullah bin Abdillah, itu yang betul, itu yang betul. Aidullah bin Abdillah, Muhammad bin Abdillah, itu yang betul mengikut bahasa Arab yang asal. Abdullah boleh juga, tapi tidak mengikut kaedah bahasa Arab, tak mengikut. Jadi kita buat ni berdasarkan apa yang tersebut dalam riwayat ini.
Abu Idris Aidullah bin Abdillah. Kalau ada orang bagi nama Abdillah, betul, tak ada salah. Tak ada salah. Terutamanya kalau dia jadi ayah, jadi anak ni bin kepada dia, memang nyata begitulah. Tapi oleh kerana bahasa Melayu ni dalam semua keadaan dia Abdillah lah jadi itu tak sesuai pula. Tak sesuai pula. Jadi yang asalnya Abdullah, sebab itu dipilih itu. Jadi dia tidak sebut nama Ubadah bin As-Samit sahaja. Ini menunjukkan sudah maklum di kalangan umat Islam pada masa itu lagi kedudukan sahabat. Daripada situlah turun-temurun sampai sekarang ni orang Islam sedar tentang kelebihan sahabat-sahabat ini. Lepas itu ya, hajat pula ni hajat. Kita satu lagi. Ini tak panjang. Ini 148 tak ada sini. Berbayatlah, Nabi SAW kata, berbayatlah denganku bahawa kamu tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang disebut dulu dalam bayat itu, ini yang disebut. Sebab itu kena ambil kira. Di situ kita ada nota. Perhatikanlah setiap pesanan berupa amaran, baik oleh Nabi SAW atau Allah sendiri di dalam Al-Quran, pasti pesanan-pesanan itu didahului dengan amaran supaya menjauhi syirik terlebih dahulu. Kemudian barulah disusuli dengan pesanan-pesanan yang lain. Ini jelas menunjukkan bahawa perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang amat buruk implikasinya. Masakan tidak? Bukankah apa jua amalan kebajikan, biar sehebat dan sebanyak mana sekalipun, pasti akan tertolak juga dengan adanya syirik di dalam jiwa seseorang pelakunya. Malah andai kata pelaku syirik memohon ampun sekalipun terhadap perbuatan dosanya yang lain, permintaannya itu tidak akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala selagi dia tidak kembali mentauhidkan penciptanya, Tuhan yang Maha Esa. Sebab itu kalau perhatikan dalam pesanan ni banyak pesanan ini, tidak akan mencuri, kamu tidak akan mencuri, berzina, membunuh anak-anak kamu, dan tidak akan macam-macam lagi disebut itu. Tapi di permulaannya disebut jangan syirik. Kenapa begitu? Ini menunjukkan syirik di sisi agama Islam sesuatu yang sangat keji, sangat buruk, paling buruk. Kalau yang lain buruk pun dia lekat lagi, kita boleh lagi, ada lagi, modal kita tak habis terus, boleh kita mulakan kembali. Tapi kalau ada syirik langsung hilang, tak ada. Sebab itulah perkara-perkara yang membawa kepada syirik mesti dijauhi juga. Jangan cuba-cuba bermain di pintu-pintu yang boleh membawa kepada syirik. Misalnya dengan istighatsah, banyak sekarang ni berlaku. Tawassul itu ini setengah-setengah pihak ialah dia sebenarnya nak menyatakan khilaf ulama, tapi kadang-kadang
benda yang disebut itu sebenarnya benda apa? Sepatutnya benda apa tu? Kalau kita nak pakai saddud dzari'ah, di sinilah paling patut pakai. Kalau pakai kaedah tu. Apalagi dalam keadaan masyarakat tak faham apa itu tawassul. Dia ingat sebagai perantaraan lah, perantaraan melalui Nabi, misalnya kepada Allah. Tidak terus kepada Allah. Siapalah kita nak terus minta dengan Allah? Kita tak layak. Kita bandingkan Allah tu dengan raja. Seolah-olah kalau raja, dia kena orang-orang yang hebat-hebat lah bertemu dengan dia. Takkan dia nak berjumpa dengan orang-orang tepi jalan gitu. Kita ingat Allah ni begitu. Itu satu kesilapan yang Nabi ajar sepanjang-panjangnya. Adakah tawassul? Tidak kan? Tidak. Cuma itu satu masalah khilaf. Ada sudut-sudut yang tidak jadi syirik. Kalau guna begitu pun boleh juga. Tetapi makna dia yang sebenar itu telah kita jelaskan kepada orang ramai ke tidak? Apa makna tawassul yang jadi boleh tu? Kalau boleh pun, dan yang bahaya di sebalik itu dalam keadaan umat ni tak sedar sebanyak mana. Sepatutnya kena jaga. Jangan buka jalan, jangan buka pintu kepada perkara-perkara yang membawa kepada syirik itu. Kalau kita faham tawassul itu pada hakikatnya amalan kita juga, amalan hati. Itu sebenarnya hati kita cintakan Rasul, kita percaya kedudukan dia. Itu amalan kita juga, berkait dengan amalan juga, amalan hati. Jadi tawassul ini pada hakikatnya kalau perhati mana-mana, dia ada sudut-sudut yang memang boleh berkait dengan amalan kita. Tapi berapa orang yang faham macam tu? Cinta kepada Rasul itu satu amalan, satu tuntutan, satu ibadat, dan besar maknanya. Amalan kita sendiri. Jadi kita bertawassul dengan amalan kita hakikatnya. Tapi siapa yang faham gitu? Telah kita bagi faham itu ke kepada orang ramai? Kalau tidak, bermakna kita meletakkan umat dalam bahaya, mendedahkan mereka kepada syirik. Jangan kita main-main. Lebih baik kita selamat. Biarlah orang kata apa pun, lebih baik selamat. Tapi setengah-setengah orang tu dia tidak, kerana nak menegakkan pembawaan guru-guru dia mudah-mudah saja. Dia tak tahu apa akibat, apa akan jadi dalam keadaan tak sedar, tak faham. Yang orang kata boleh tu macam mana yang kata boleh tu? Sepatutnya kena bagi perincian dengan jelas, bukan menggalakkan orang sewenang-wenang sesuka hati siapa saja. Ini boleh membawa kepada menjerumuskan masyarakat kepada syirik. Tak fahamkah kenapa Allah dan Rasul selalu kalau pesan apa-apa, ini dulu yang dia mulakan dengan ini? Kenapa? Itu ruh agama yang sepatutnya kena faham. Tapi kadang-kadang ahli agama pun benda-benda macam ni dia tak faham. Apa yang Allah dan Rasul nak tekankan kepada kita sebenarnya, nak jaga, yang kita kena jaga-jaga sangat-sangat, syirik. Jangan buka pintu, jangan buka jalan kepada orang jahil. Kita nak kata boleh, kita bagi semua. Mana boleh macam tu? Ini kesilapan kita, kesilapan kita. Bila kita kata tasawuf, tasawuf boleh, boleh. Cuba kita fikir sekali, cuba fikir sekejap. Cuba tanya diri sendiri. Yang dulu dalam sejarah Nabi SAW bagi kepada Sayyidina Ali. Mengikut kebanyakan orang sufi, dia kata Sayyidina Ali, bagi Sayyidina Ali lah. Cuba kita tanya, kenapa Nabi tak bagi kepada umum? Dia bagi kepada Sayyidina Ali, dia pilih tu kenapa? Orang-orang tasawuf sendiri jawab, sebab dia tinggi makamnya, kedudukannya, maknanya dia layak lah. Jadi yang lain itu tak layak, gitu kan? Tak layak. Ada yang lain pula kata ada juga saluran lain, Naqsyabandi misalnya melalui Abu Bakar, itu dakwaan, tak kisahlah, biar kita terima Abu Bakar. Jadi Abu Bakar, Ali, ramai lagi kan sahabat-sahabat Ubadah bin As-Samit, ramai lagi. Kenapa Nabi tak bagi? Tak layak. Tak layak ke? Dan kalau layak, kenapa tak bagi? Cuba fikir dengan kita sekarang, ni orang biasa yang jahil, layak pula. Panggil kita, mai kita nak ijazah bagi amal tarekat tasawuf.
Cuba fikir, macam mana boleh layak? Jadi mana kita lebih daripada sahabat lah kalau macam tu. Nabi sendiri tak berani bagi kepada sahabat-sahabat dia. Pilih. Kita tak pilih. Siapa lagi boleh? Ini semua ni perbuatan-perbuatan yang membahayakan. Sebab itu jadi macam-macam, terpesong, pelik-pelik berlaku, banyak berlaku dalam masyarakat kita. Sebab dia banyak kita buka pintu. Dah kita tahu ini budak-budak tak pandai. Sepatutnya kita jagalah. Kunci pintu tu kalau malam, pagi semua masuk dalam rumah, kunci pintu. Sepatutnya begitu. Ni kita biarkan dia pergi ke mana-mana. Budak nak tahu apa? Sepatutnya kita begitu, tapi tidak begitu. Amalannya dia kira nak menegakkan apa yang ada dalam kitab saja. Ini orang ni kata, orang ni kata. Dia tak fikir itu perbincangan yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Apa? Cuba tengok. Kalau begitu, selama ni amalannya macam mana? Tiba-tiba mari segelintir manusia golongan mengajukan cara begitu, jadi belum pergi. Itulah menunjukkan kejahilan umat. Dia tak tahu beza. Mudah saja. Tinggal yang dulu-dulu. Yang guru-guru pondok, tutup guru dulu pun tak ada buat benda macam tu. Tiba-tiba mari yang mendakwa jumpa dengan Nabi, nampak Nabi, kita terus percaya kepada dia, terus ikut. Dia tawasul, kita tawasul. Dia pergi kubur, kita pergi kubur. Dia palu gedak di kubur, kita palu gedak di kubur. Apa cerita ni? Yang malangnya, orang-orang yang bertanggungjawab dalam hal agama pun kadang-kadang dia terlibat sama. Dia pun jadi tekung, jadi penganjurnya. Itu malangnya. Orang yang nak sebarkan yang betul, susah. Ini masalah kita sebenarnya. Padahal yang cuba tengoklah penekanan penekanan yang sangat penting. Syirik sangat penting, besar tu benda tu. Kita nak kata boleh bagi dengan betul panduan dia. Jangan mudah-mudah begitu. Rasanya kita setakat itulah dulu untuk hari ini, dan insya-Allah kita akan sambung lagi. Ada soalan, kemuskilan? Ya. Itu termasuk dalam syirik juga, syirik khafi nama. Syirik tidak jali lah, tidak jelas. Kalau kita buat begitu, pahala sia-sia lah. Sia-sia, tak dapat pahala. Sebab pahala nak dapat bila ada tauhid. Ada unsur syirik, tak boleh. Allah tak mau. Ana aghna syuraka 'anil syirk. Itu hadisnya. Akulah yang paling tak perlu kepada sekutu. Tak mau, tak suka. Orang lain boleh nak sekutu. Sebab apa? Orang lain boleh bersekutu sebab dia lemah. Kalau bersekutu berkongsi jadi kuat. Dari banyak modal kalau nak berniaga. Allah tak perlu. Dia maha kaya. Nak berkongsi buat apa? Nak berkongsi buat apa? Itu hakikat. Ya. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Itu dari segi sesiapa yang melakukan kejahatan, Allah balas seumpamanya, maksudnya dengan tidak diganda-ganda. Kalau dia buat satu kesalahan. Ini rahmat Allah lah. Kalau buat kebaikan, dapat 10 kali ganda. Falahu asyru amthaliha. 10 kali ganda. Itu sekurang-kurangnya. Kalau nak lebih lagi pun boleh jadi. Itu limpahan kurnia Allah, dia boleh bagi. Tapi kalau kita buat jahat, satu sahaja.
Itu maksud ayat itu. Tapi tadi tanya pasal apa? Maknanya kalau kita dihukum, itu ada dua pendapat. Kalau mengikut Syafi'i, Imam Syafi'i dan ramai lagi yang lain, dia kata bila seseorang itu menjalani hukum Islam, kalau dia kena sebab lebih teruk lagi daripada Islam pun, kalau tidak atas nama Islam tak jadi. Islam buat tu kerana menjunjung titah perintah Allah, melaksanakan hukum itu. Kan dalam dunia ni ada hukuman sampai gantung, sampai mati pun ada, tapi atas nama Islam. Kata nama apa tu? Masing-masing tu, negara masing-masing yang naknya Islam. Kalau Islam mengikut Syafi'i dan sebagainya, dalam hadis disebut fahiya kafaratullah. Ini kita akan bincangkan datang. Sebenarnya perbincangan akan datang, itu menjadi kafarah kepadanya. Memang hapuslah. Bila hapus, tak adalah balas, tak adalah. Sebab dia sudah menjalani hukum dalam dunia, itu boleh menghapuskan dosanya. Tapi pendapat yang kedua, Imam Abu Hanifah dan ramai lagi yang lain, dia kata tidak semata-mata menjalani hukuman itu membebaskan dia, menjamin dia terbebas daripada hukuman di neraka ataupun di akhirat nanti. Tak ada begitu. Dia kena yang sebenarnya, baru tak kena besok bila ada taubat bersama. Bukan kalau mencuri potong tangan saja, hati dia pun insaf, menyesal dan tak mau buat. Itu yang boleh menghapuskan dan menyebabkan dia tak akan dihukum lagi. Tapi kalau semata-mata hukuman zahir, belum menjamin lagi dia akan terlepas pula besok untuk dihukum. Ini kita akan ada, insya-Allah akan ada, ya. Persatuan ulama mana? Tak, tadi ya Ibn Sina. Dia ada beberapa pendapat, Yang jelas dia daripada sejarah yang kita tahu, dia ni daripada keturunan Ismailiyah. Ayah dia tentu Syiah Ismailiyah, tentu. Tapi berhubung dengan dia sendiri, macam-macam pendapat. Sebab dia ada tulis tafsir apa, dia ada tulis. Jadi tafsiran dia tu biasalah, tidaklah bercanggah sangat, seperti orang lain jugalah. Kalau ahli falsafah tu, dia adalah falsafah dia, begitulah. Jadi ada yang mengatakan dia tak jelas. Lebih banyak dia ni cenderung kepada Sunni. Dari segi tulisan dia nak menyokong sana, Ismailiyah ataupun Syiah lain tak ada. Cuma falsafah dia tu memanglah ada. Siapa saja pun kalau bincang falsafah, dia ada lah, unsur-unsur falsafah dia tu. Itu tidak menyebabkan seseorang ni terkeluar daripada ahli sunnah lagi, macam Ibn Rushd atau Imam Ghazali sendiri pun terlibat banyak dengan falsafah. Jadi sebagai sangka baiklah, kita jangan kata apa. Tetapi memang betul ramai yang mempertikaikan, termasuk Anwar Shah Kashmiri sendiri. Anwar Shah Kashmiri kata dia tidak dari segi akidahnya tak boleh. Dan ramai lagi yang lain-lain mempertikaikan. Cumanya oleh kerana kita ni terlalu jauh masanya dengan dia, dan setakat buku yang ada tu tidaklah banyak. Cuma dari sudut falsafah tu, kalau kita percaya dia pegang betul-betul begitu, memang salah. Tapi kalau sekadar bincang perbahasan, dan umumnya ulama-ulama pada masa tu memang terlibat, masih tak boleh kata lagi, sepatutnya bercermatlah. Atas dasar bercermat, bagi saya sepatutnya kita tak usah kata apa-apa, tak usah hukum, begitulah. Apa ni?
Ya, ini tentang ahli kalam membahagikan agama kepada usul dan furu'. Menurut mereka usul agama itu dibina atas akal semata-mata, iaitu mengenal wujud Allah dan kebenaran Rasul. Atas dasar ini mereka menolak otoriti wahyu atas alasan berlawanan dengan akal. Atas prinsip ini mereka meletakkan Al-Quran Al-Kulli dan dalil hudus, Al-Qanun Al-Kulli dan dalil hudus. Hakikatnya ia adalah agama Aristotle. Dan tak hilang itu ada kaitan mungkin dengan seminar kita semalam. Yang sebenarnya Asy'ariyah atau Maturidiyah yang terlibat dengan falsafah guna akal itu bukan akal mutlak. Berbeza dengan ahli falsafah ataupun ahli kalam sebelum itu. Ada beza, jangan kita samakan. Takkanlah bodoh sekian ramai ulama-ulama yang menerima mereka sebagai ulama sunni, sebagai sunni, ahli sunnah wal jamaah. Bila kata ahli sunnah wal jamaah, tentu mereka tidak mengenepikan Al-Quran, cuma mereka banyak guna akal. Ini pendekatan mereka untuk menghadapi keadaan semasa. Itu sebenarnya, kalau kita duduk di situ, selesailah. Tak ada sangka buruk dan tuduhan yang melulu terhadap orang-orang yang berjasa dalam agama kita. Soal furu' dan usul itu, kalau ada kaitan dengan perbincangan kita semalam lah, itu kita telah bincangkan. Benda tu sudah ada disebutkan oleh ulama-ulama dahulu dan tak dapat dinafikan. Memang wujud usul dan furu' itu. Kalau tidak, kalau kita tak terima, kalau kita kata akidah ni semuanya usul, itu akan menimbulkan masalah tu. Jadi untuk, mungkin ada ramai di antara kita ni yang tak ikuti semalam, sila ikutilah, ada rakaman perbincangan kita betapa banyaknya perbezaan antara ulama kita dalam bab akidah. Jadi perbezaan itu tidak mendorong mana-mana pihak menyesatkan satu sama lain, menuduh satu sama lain, tak ada. Sepatutnya kita duduk di situ baru selesai. Kalau tidak, kita nak kata apa? Kalau jadi sesat, tak mungkin. Sebab itu kita kena terima usul itu. Kalau tak terima usul itu, habislah, rosak, bercelarulah. Jadi oleh kerana perbincangan kita semalam panjang, tengok situlah, tengok rakaman itu dulu. Dari segi nak mengatakan ulama-ulama ahlul kalam semua sekali ikut Aristotle, saya tak setuju. Mereka banyak bincang teori Aristotle, Plato, apa semua tu, dan bahas, tolak berapa banyak. Itu peranan ahli kalam. Yang ahli hadis tak terlibat tu, mereka terus menjauhkan diri. Tapi orang ramai sudah terkena penyakit ini. Jadi nak bagi faham kepada orang ramai, dia kena bercakap mengikut bahasa itu juga. Itu saja sebenarnya. Bukan mereka percaya dan yakin nak pakai. Tidak. Sebab bila kita nak tolak fahaman itu, kita kena tahu fahaman itu macam mana. Sekadar itu ya, apa yang dilakukan oleh ulama-ulama kita dahulu, boleh dilakukan oleh Asy'ariyah, Maturidiyah. Jangan kita melampau-lampau pula sehingga kata menuduh mereka ini tidak ahli sunnah atau betul-betul ikut Aristotle. Itu tak kena tu, silap kalau macam tu. Jadi itulah secara ringkas respons Allah. Hadis qudsi ada yang dhaif, ada yang sahih, sama seperti hadis lain juga. Dia bergantung kepada sanad. Nak menentukan sahih atau tidak sahih pada umumnya bergantung kepada sanad. Cuma hadis qudsi ni, dia tidak kata Nabi terus kata begitu. Nabi kata, Allah kata. Dia kata begitu. Biasa kan Nabi kata, dia kata teruslah macam tadi. Dia kata terus. Itu hadis biasa. Hadis qudsi ni Nabi juga yang sampaikan, tapi dia kata ini bahagian Allah kata. Itulah jadi hadis qudsi. Beza dia. Pada hakikatnya kita nak tahu macam mana Allah kata tu bukan Quran. Tengoklah ada ke tidak dalam Quran. Kalau ada, itu mana kalam Allah di dalam Quran. Kalau tak ada, itu dalam istilahnya dipanggil hadis qudsi.
Hadis qudsi ini bukan ada kelebihan daripada hadis biasa, dia sama saja. Sama saja, cuma dari sudut itu je beza dia. Ia mungkin dhaif, mungkin hasan, mungkin sahih, mungkin. Ini bergantung kepada sanad. Ya, secara ringkas. Ada lagi? Kalau golongan dia akan mengatakan golongan Salafiyah ini sebagai Syafi'iyah Mujassim. Kalau Pak belah ni dia kata ni Jahmiyah. So apa tarikh Mujassim dan Jahmiyah Mujassim? Ini sikap melampau lah, yang sepatutnya tidak begitu. Yang sepatutnya tidak begitu. Adapun Jahmiyah, Murji'ah dan sebagainya, Asy'ariyah dan Maturidiyah sendiri tolak mereka. Mereka ni lah yang lawan dengan perkumpulan ni ya. Macam mana kita nak kata dia di puak tu pula? Dia ni yang lawan. Adapun ahli hadis, dia tak masuk dalam bidang tu. Dia tak pergi pun. Jadi kalau dibiarkan orang ramai ni, boleh berapa ramai sesat. Yang menyelamatkan orang ramai ni puak-puak Asy'ariyah dan Maturidiyah ni lah. Sebab dia terlibat, dia tahu hujah-hujah mereka tu, dia masuk ke dalam. Jadi yang sebenarnya yang mendakwa di satu pihak ini kata musyabbihah atau mujassimah salafiyah, itu melampau, yang ekstrim sebenarnya. Yang ni pula kata ini Jahmiyah, maknanya tak terima sifat Allah. Mana tak terimanya? Terima. Semua Asy'ariyah atau Maturidiyah, sifat-sifat Allah yang disebut dalam Quran itu dia terima. Cuma cara terima dia tu ada berbeza daripada Salafiyah, itu saja. Bukan nak kata dia tak terima. Kalau tak terima itu jadi Mu'attilah pula, jadi Jahmiyah dan sebagainya. Sedangkan mereka ini sendiri menentang puak-puak itu. Macam mana kita nak kata dia ni Jahmiyah? Situ kesilapan itu. Kedua-dua pihak ni sebenarnya ada yang melampau. Sepatutnya tidak begitu. Kita kena hormat, mengenal jasa ulama-ulama kita dahulu. Sekurang-kurangnya baik sangka. Jangan cepat kita nak tuduh tu. Kita tak tahu keadaan mereka dahulu. Kenapa mereka terlibat belajar falsafah Aristotle, Plato dan sebagainya, masuk dalam bidang tu. Dia kalau tak lahirlah Imam Ghazali. Imam Ghazali tu dia masuk dalam bidang falsafah tu sampai ke penghujung. Tujuan dia guna falsafah tu juga untuk menghentam falsafah. Itu tidak salah, baguslah. Peranan dia begitu besar. Kenapa orang sanjung sangat dia? Sebab dia telah berjaya dalam usaha dia. Bukan bermakna dia ni terpaut hati sangat dengan falsafah tu. Tidak. Macam saya lah, saya misalnya, saya baca kitab-kitab Syiah, saya order kitab-kitab Syiah sepanjang mana saya baca. Apakah saya terpengaruh dengan Syiah? Bahkan saya lah yang hentam dia. Tapi kita nak hentam dia, kita kena tahu hujah dia dulu. Tak boleh kita kata secara umum gitu, mana boleh. Dia tak akan berhenti daripada menyebar kesesatan itu, kecuali apabila kita buktikan kesesatan dia tu dengan hujah-hujah dia sendiri. Itulah yang dilakukan oleh ulama dahulu. Yang dilakukan oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah, itu jasa mereka sangat besar. Kita nak tuduh dia bukan-bukan setelah sekian ramai ulama terima. Tak boleh begitu. Silap itu, satu kesilapan itu, dia akan membawa kepada akibat buruk tu yang besar, dan akan berlaku kecelaruan, pergaduhan di kalangan umat. Tak ada pasal-pasal. Banyak lagi musuh kita yang lain yang kita kena buat. Masalah kita terlalu banyak. Jangan kita sibuk pula di sini. Sibuk pula di sini. Itu tak sepatutnya lah. Tak sepatutnya. Jadi kena berhati-hati dan teliti dalam perkara. Ya, secara ringkas. Saya setakat itulah ya. Dan Allah.